sedang menyaksikan rancangan Destinasi Rumah Bot, sebuah rancangan travelog yang memberikan fokus kepada destinasi-destinasi yang mempunyai penginapan di atas air. Tak kira ia boleh jadi rumah, ia boleh jadi bot, ia boleh jadi liveaboard, apa-apa sahaja asalkan ia berada di atas air. Sekarang ni saya berada di pantai Desaru. Biasalah kalau kita sebut Desaru je, kita hanya akan fikirkan laut. Lepas tu kita terfikirkan tentang hotel-hotel dan juga resort-resort mewah. Tetapi saya nak cari sedikit kelainan. Ke mana destinasi saya untuk kali ini? Pastikan anda terus bersama saya dalam Destinasi Rumah Bot. Kota Tinggi merupakan salah sebuah daerah yang terdapat di negeri Johor. Bandar Kota Tinggi yang terletak di laluan Sungai Johor mempunyai jarak hanya 42 km dari Bandaraya Johor Bahru. Daerah Kota Tinggi yang berkeluasan kira-kira 3,488.7 km persegi sangat terkenal dengan aktiviti ekonomi utamanya, iaitu perladangan seperti kelapa sawit, getah dan pertanian. Bukan itu saja, Kota Tinggi juga terkenal dengan kegiatan perikanan yang terdapat di pesisiran pantai seperti di Tanjung Sedili. Untuk pengembaraan kali ini, jika dah berada di kawasan perikanan dan nelayan ini, rugi rasanya jika tidak menjejakkan kaki ke Museum Nelayan Tanjung Balau. Okey, saya sekarang berada di Museum Nelayan Tanjung Balau. Saya ingatkan sebelum saya naik ke Rumah Rakit, kita jalan-jalan dulu tengok apa yang menarik ada di sekitar kawasan ni kan. Jadi di sini kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang kehidupan seorang nelayan. Dekat dalam museum tu mempamerkan lebih kurang 250 barangan yang digunakan oleh para nelayan. Jadi ini semestinya akan memberikan lebih banyak informasi dan juga maklumat bukan sahaja kepada orang-orang yang dah dewasa macam saya, tetapi juga untuk anak-anak muda, generasi muda untuk mengetahui bagaimana kehidupan seorang nelayan dari zaman dulu hinggalah sekarang. Jom kita masuk ke dalam. Museum Nelayan Tanjung Balau yang terletak di Kota Tinggi ini telah dibina oleh Lembaga Johor Tenggara iaitu Kejora. Museum ini telah dibina pada 20 Ogos 1990 dan telah siap dibina pada 8 Julai 1992. Kita tengok dulu sejarah penangkapan ikan. Dah dimulakan sekitar 10,000 tahun yang lalu. Jadi kita boleh bayangkan dia punya peningkatan daripada 10,000 tahun yang lalu hingga ke sekarang dari segi peralatan-peralatan yang digunakan oleh nelayan. Museum ini menyimpan dan mempamerkan pelbagai khazanah para nelayan tradisional negeri Johor seperti sampan, jaring, pancing, bubu dan sebagainya. Selain itu, museum ini juga mempunyai 4 galeri yang mempunyai sejarahnya yang tersendiri, iaitu Galeri Geologi, Galeri Keselamatan Laut, Galeri Kapal Karam Desaru dan Galeri Pameran Khas. Setibanya saya di sini, saya terus melangkah masuk ke Museum Nelayan untuk melihat sendiri pameran peradaban nelayan dan suasana kehidupan tradisional para nelayan zaman 50-an sehingga sekarang. Oh, wow. Okey, kalau tengok dekat sini kan, kita ada pelbagai jenis cara untuk menangkap ikan. Kalau saya tahu ukat, bubu, pancing, itu je. Tapi sebenarnya ada banyak lagi pelbagai jenis pukat dekat sini. Cantik, zaman dulu punya bekas sungguh cantik. Mana dia orang meletakkan dia orang punya hati untuk mereka sesuatu yang sangat-sangat cantik untuk dibawa ke laut. Tapi ini yang kita tengok sini dipanggil cepu kayu, yang digunakan sebagai tempat bekas makanan semasa mereka turun ke laut. Ni dia panggil pelontang untuk mengail ikan. Sekiranya ikan menyambar umpan, pelontang akan tenggelam.
Yang ini. Bukan sahaja pameran, banyak informasi yang diberikan di sini termasuk nama dan fungsi peralatan yang digunakan oleh para nelayan dari zaman dahulu kala. Begitu indah. Bunyi daripada hidupan liar burung-burung dengan pukulan ombak dan angin sepoi-sepoi bahasa lama-lama membawa kita ke kampung nelayan. See? Dah sampai. Jom kita tengok lagi. Apa yang menarik perhatian saya apabila berada di muzium ini adalah rekaan replika yang dibina bagi menggambarkan perkampungan nelayan pada era 50-an. Kalau anda nak tahu, segala kemudahan asas yang digunakan pada ketika itu hanya bergantung dengan alam semula jadi yang terdapat di sekeliling mereka. Bayangkan dia punya rekaan dari segi rumah dia, perahu, bot dan aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan di perkampungan tu. Macam kita tak payah risau tentang apa yang akan datang pada keesokan harinya. Bukan itu saja, dalam muzium ini terdapat satu rumah nelayan. Rumah kayu ini dibina khas bagi menggambarkan struktur rumah yang didiami oleh para nelayan dulu-dulu. Bahkan, dalam rumah ini juga dilengkapi dengan segala barangan warisan yang pernah digunakan oleh mereka. Wow, Assalamualaikum. Inilah satu pengalaman yang saya tak pernah dapat masa saya kecil-kecil sebab saya tak ada kampung. Saya nak rumah kampung satulah. Ada tak siapa-siapa nak jual? Tak ada. Saya nak tunjuk sesuatu yang sangat-sangat menarik. Sebenarnya saya sendiri pun tak pernah nampak alat ni. Tengok, alat ni dipanggil kertuk lembu. Saya dapat informasikan. Ini adalah satu alat yang digunakan untuk diletakkan di leher lembu ataupun kerbau ataupun apa-apa binatang ternakan tapi yang besar, supaya apabila binatang ternakan ni berjalan dia akan menghasilkan bunyi. Jadi punya binatang ternakan tu akan tahu di mana haiwan peliharaan mereka tu berada. Jadi berjalan dia macam itulah. Kan? Bijak kan? Sambal. Sekarang tiba masanya untuk saya ke tempat penginapan terapung saya yang terletak di Tanjung Buai, iaitu Jojo Rakit. Tunggu apa lagi? Saya dah tak sabar dah ni. Jom! Okey, sampai pun sudah saya di Jetty Tanjung Buai yang hanya terletak 12 km sahaja daripada Bandar Kota Tinggi. Tapi sebelum saya boleh masuk ke rumah rakit Jojo ni, saya kena cari parking dulu. Jadi apa kata, anda lihat pemandangan ni sementara saya cari parking, okey? Saya telah pun sampai di Jetty Tanjung Buai. Dari jauh, saya sudah dapat melihat sebuah rumah rakit terapung di tengah-tengah Sungai Lebam. Saya akan menaiki bot untuk ke Jojo Rakit yang hanya memakan masa kurang dari 5 minit. Hai Zura. Hai, apa khabar? Baik, selamat datang ke Jojo Rakit. Terima kasih. Okey, finally sampai juga hari ni kat sini ya. Akhirnya sampai selepas jauh perjalanan. Alright. Wow. Okey, ni you punya bilik lah. Okey, kita bawa kat sana lah. Okey, terima kasih. Alright. Dah Jom. dapat kunci. Jom kita Kita pergi tengok bilik dulu. Alright. Okey, jom kita tunjuk Azra bilik yang Azra nak hari ni lah. Okey. Jojo Rakit yang terletak di Kampung Tanjung Buai, Kota Tinggi, Johor merupakan sebuah destinasi pelancongan terutamanya bagi kaki-kaki pancing yang ingin membawa keluarga bersantai bersama-sama. Malah bagi mereka yang ingin lari dari kesesakan kota juga sering memilih Jojo Rakit sebagai pilihan utama. Okey, ni biliknya. Okey. Terima kasih. Alright. Jom kita tengok. Nama dia ikan kurau. Ikan kurau. Okey, kita tengok. Ya. Wow. Okey, inilah bilik VIP. Boleh tidur bilik 4 ni orang. bilik paling besar. Paling besar ni. Yes, paling besar untuk family lah. Kalau dekat atas rakit ni kita panggil untuk bilik family. So dah selesa lah untuk anak-anak semua, so boleh duduk kat sini. Okeylah Kak, terima kasih banyak-banyak. Saya nak letak barang apa semua dulu. Okey, Nanti mungkin alright. saya pergi jalan-jalan lagi dah ya. Okey, alright. Terima kasih. Apa lagi? Mari kita jalan-jalan. Jojo Rakit mempunyai 15 bilik yang terdiri dari 4 jenis bilik, iaitu kecil, sederhana, besar dan VIP.
Jika kesemua bilik ini penuh, terdapat juga wakaf dan khemah yang disewakan. Bukan hanya itu, Jojo Rakit juga menyediakan kemudahan asas lain seperti dapur, tandas, TV, surau, kafe, ruang riadah, ruang kanak-kanak bermain dan tempat untuk karaoke. Baiklah, saya pun dah bertukar pakaian kepada pakaian yang bersesuaian untuk berada di atas rakit ni. Jadi saya nak pusing-pusing dekat rumah rakit Jojo. Kita nak tengok keadaan di sekeliling. Nampaknya macam cantik. Saya pasti dia cantik. Jadi jom kita sama-sama pusing sekitar rumah rakit Jojo ni. Ayo. Di Kafe Jojo Rakit juga menyediakan pelbagai juadah makanan dan minuman. Tak lupa menu istimewanya iaitu Shell Out. Bagi kaki pancing pula, anda boleh mendapatkan umpan terus dengan membuat tempahan di Jojo Rakit. Apa saya perasan dekat sini, dekorasi yang terdapat dekat atas rumah rakit Jojo ni. Cantik. Ni baru bahagian pertama yang saya nampak. Kita pergi lagi. Kita masuk lagi ke dalam. Tengok. Cantik. Okey, kalau kita masuk dekat kawasan ni pula kan, anda boleh lihat di sebelah kiri saya ni terdapat taman permainan dan juga kolam renang. Jadi kalau ayah tu bolehlah pergi memancing, mak boleh duduk santai-santai sambil melihat anak-anak mereka main dekat sini. Kan saya sebut pasal dekorasi kan? Tu tengok. Cantik. Koleksi antik pun ada dekat atas tu. Memandangkan abang-abang di hadapan bilik saya dah mula memancing, jadi saya pun rasa nak memancing jugalah. Okeylah. Saya dah pun pusing. Satu Jojo Rakit ni dia dah tengok macam-macam tempat. Ada banyak bilik, ada tempat untuk budak-budak main. Sekarang saya kena dapatkan barang-barang untuk melakukan satu aktiviti yang harus dilakukan apabila berada di atas rumah rakit, iaitu memancing. Udang dah pun letak dan joran dah baling. Jadi, sekarang saya duduk sambil menikmati angin yang sepoi-sepoi bahasa sambil menunggu umpan saya dimakan. Tadi nampak macam ada digerak-gerak sikit. Dalam ni. Tengok, dia tak keluar lagi ni. Alah. Okey, tadi dah memancing tapi malangnya tak dapat ikan. Tapi apa yang saya dapat hari ini, siput gonggong. Inilah salah satu, actually bukan salah satu, dia sebenarnya satu siput yang memang popular dekat kawasan Tanjung Buai ni, dan Kak Wah akan tunjukkan kepada saya bagaimana nak masak siput gonggong ni, dan ia merupakan special request sahaja. Ya, betul. So hari ini saya tunjuk Azra macam mana cara nak masak gonggong black pepper. Sedap. Dah masak nanti kita boleh makan lah kan dengan sakit ni. Boleh. Okay, so kita start lah. Start boleh, tak ada hal. Untuk bahan utama, kita perlukan semestinya siput gonggong. Seterusnya bawang merah, bawang putih, cili, serai, sos tiram, sos lada hitam, lada benggala, bawang besar dan penambah rasa. Macam siput gonggong ni kan memang terkenal dekat kawasan sini. Maknanya kalau nak dapat senanglah ya. Ni agak susah sikit nak dapat. Dia ikut musim dia. Bila air pasang besar tu baru ada siput ni. Tu yang harga dia pun lebih tinggi sikit lah. Premium lah. Lumayan sikit. Okay. Sos tiram Okay, kita guna sos tiram. Garam. Okey. Kita letak garam sikit. Ni agak-agak lah. Secukup rasa macam tu. Okey. Haji Nomoto kata apa dia. Kita bagi dia sedap sikit. Yes. Lumuskan dia sampai betul-betul dia dah masak. Bawang ni last baru masuk ya. Sebab kita tak mau dia terlampau lembut sangat. Okey. Bahan utama untuk gonggong black pepper. Hati-hati masukkan sikit-sikitlah. Bau dia dah keluar dah. Dah naik dah bau dia.
Bau mulai naik. Saya dapat menghidu kesedapan masakan siput gonggong masak black pepper yang dimasak khas oleh Kak Wah. Saya dah tak sabar nak makan. Baunya yang enak pastinya mempunyai rasa yang luar biasa. Nak makan dengan nasi pun boleh. Okay, Dah siap. Siput gonggong masak black pepper khas daripada Kak Wah. Yes. Mari. Hui, kita ada air special juga ni. Saya dan Kak Wah menikmati siput gonggong dan air bandung sambil berborak dan menikmati angin di tengah-tengah sungai. Tanpa kami sedari, matahari mulai terbenam dan hari mulai senja. Saya sudah bersedia untuk aktiviti malam ini. Tapi disebabkan tadi saya dapat sesuatu yang jarang ditemui, jadi malam ni saya nak bakar dia dahulu, iaitu belangkas. Wah, rezeki saya dekat Jojo Rakit ni memang best. Tadi dah rasa siput gonggong masak black pepper. Ni satu lagi. Specialty dekat Tanjung Buai adalah belangkas. Jadi dapatlah kat sini kan kita bakar, dapat kita makan. Let's go. Menarik dapat tengok belangkas dari arah ni kan. Baru saya tahu dia ada 10 claws. Kita tengok anatomi seekor belangkas. Dia ada sirip dia. Ekor ni pun dah dipotong. Kalau tak kena mesti berbisa kan. Okey, nampak gaya ni macam belangkas ni dah sedia. Jom kita tengok, bukakan dia. Cara dia buka ni. Okey, inilah isi dia yang kita makan. Dia ada telur, dia ada isi-isi dia semua sekali. Kita makan belangkas malam ni, okey? Siap saja belangkas dibakar, saya menikmati makan malam saya. Kalau dah namanya di Jojo Rakit, sememangnya menu istimewanya ialah shell out. Okey, inilah dia hidangan kita yang boleh didapati dekat atas Jojo Rakit. Tapi belangkas yang bakar ni dia istimewa sebab kita dapat. Jadi saya bakarlah dekat atas Jojo Rakit. Kita makan makanan laut lah, kan? Ya, ni untuk saya seorang. Saya tak tipu, betul? Okey, jom. Jadi, izinkan saya menikmati dulu keenakan dan kesegaran makanan laut yang disediakan khas oleh Kak Wah. Dan tidak lupa belangkas yang telah saya bakar. Selesai saja makan, saya meneruskan aktiviti memancing saya. Hari ini, hari yang tidak sia-sia kerana umpan saya terkena. Yeay! Ada! You guys! Check it! Dapat ikan! Yeay! Berbaloi saya tunggu dari tengah hari tadi sampai malam, sempat basuh badan. Akhirnya dapat satu ikan. Cantik ah. Cantik. Ni baru ada semangat nak pancing lagi. Tengok apa boleh dapat waktu malam macam ni kan. Yeay! Ikan. Ikan. Bang! Tolong boleh? Sambil menunggu joran, mata saya mula mengantuk. Jadi saya ambil keputusan untuk masuk tidur dahulu. Kerana esok saya akan lakukan banyak lagi aktiviti. Okeylah. Hari ini merupakan satu hari yang sangat-sangat best dekat Jojo Rakit ni sebab macam-macam saya dapat. Dapat ikan seekor, lepas tu dapat makan belangkas yang tak pernah saya makan. Okeylah, saya pernah makan dulu tapi sekarang cuba balik kan. Lepas tu makan pun sedap dekat atas Jojo Rakit ni dengan ada shell outnya, ikannya macam-macam. Jadi sekarang ingat nak sambung sikit lagi memancing sebab kat sini memang khas untuk memancing kan. Tapi saya rasa biarkan dulu terpancing dekat sana. Kalau semua okey, dapat ikan satu lagi, alhamdulillah. Kalau tak dapat pun tak apalah. Sekarang saya nak berehat, masuk ke bilik, tidur. Dan saya harap anda bersama dengan saya. Esok pagi tengoklah kita nak pergi mana pula. Ikan, tolonglah. Dapatlah seekor lagi. Selamat malam. Kita jumpa lagi besok. Bye-bye. Suasana pagi yang indah serta kurang dicemari dengan bunyi hiruk pikuk kota membuatkan Azura rasa tenang di sini.
Kawal, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama Zura. Harap Ayo. Zura selesa dekat Jujur Rakit ya. Selesa sangat. Alhamdulillah, terima kasih. Layanan Kawal memang baik. Terima kasih. Agak berat untuk saya tinggalkan Jojo Rakit kerana keindahan, pengurusan dan layanan di sini memang sangat baik. Tapi, apa boleh buat? Saya perlu check out dahulu untuk meneruskan pengembaraan saya. Keluar saja dari jeti Tanjung Buai, saya meneruskan perjalanan saya ke Felda Ulu Penggeli untuk bertemu dengan Encik Faisal, iaitu pengusaha A-Wood Handcrafted Eyewear. Saya sekarang bersama dengan Encik Faisal, iaitu seorang pengasas A-Wood, iaitu sebuah tempat di mana ia menghasilkan cermin mata yang diperbuat daripada kayu. Jadi asalnya memang dengan cermin mata, tetapi lama-kelamaan nak mengembangkan bisnesnya lagi, sekarang ia telah menghasilkan lebih daripada cermin mata, tetapi craft-craft tangan yang lain seperti keychain, cenderahati untuk diberikan kepada murid-murid sekolah, macam-macam lagi lah. Cik Faizal, boleh tak tunjukkan demo macam mana nak menghasilkan satu craft tangan? Boleh, silakan. Okay. Saya sekarang berada di Felda Ulu Penggeli, di mana terletaknya bengkel Encik Faizal yang menyediakan segala craft kayunya. Encik Faisal atau lebih mesra dengan panggilan Pesut Arakawa ini sangat berbakat dalam mereka cipta bingkai cermin mata menggunakan lebihan kayu. Rekaan bingkai cermin mata kayu yang diasaskan oleh beliau merupakan yang pertama di Malaysia. Sekarang bukan sahaja bingkai cermin mata, namun banyak lagi kraft yang direka khas menggunakan kayu. So kita akan potong di atas kayu ni. Cantik kan? Cantik. Kayu skateboard. Kayu skateboard. Encik Faisal mempunyai dua bengkel khas di mana satu bengkel adalah untuk beliau melakukan kerja-kerja mereka bentuk mengikut permintaan pelanggan dan mencetak menggunakan mesin. Manakala satu lagi bengkel adalah untuk beliau melakukan kerja-kerja bertukang. Dan dalam dia, supaya tak membazir, kita jadikan kitchen. Hebat. Saya sangat teruja kerana saya tidak pernah terfikir untuk datang melihat cara pembuatan kraft kayu. Namun bila diberi peluang untuk melihat sendiri dan berada di sini, saya sangat berbangga dengan bakat-bakat seni yang ada pada anak bangsa. Wow. Cantik kot. Kan? Hey, muatlah muka saya. Tapi saya suka dia punya idea dia daripada membazir kayu kat tengah tu. Ini direka untuk jadi keychain. Wah, cantik lah. Lengkap sudah Azura punya destinasi rumah bot. Pastikan anda terus bersama saya untuk mengetahui lokasi mana seterusnya untuk destinasi rumah bot. Okay, jumpa lagi. Bye.